Selamat pagi semua, nama saya Eddie Lau. Nombor ID SUKD 22000094. Hari ini kita akan meneroka satu isu yang kritikal dalam masyarakat kita, yaitu dampak rasuah terhadap struktur masyarakat berbilang kaum. Fenomena ini tidak hanya mencemari keadilan, malah menyentuh asas-asas perpaduan negara. Mari kita melihat dengan menyelidiki bagaimana rasuah mempengaruhi struktur masyarakat berbilang kaum dalam negara kita. Rasuah bukan sahaja menyumbang kepada pertikaian kepentingan dan ketidakkeadilan, tetapi juga mencetuskan masalah sosial yang kompleks. Isu-isu seperti pengabaian terhadap keadilan, ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi, dan penyalahgunaan kuasa meresap ke dalam lapisan masyarakat, merosakkan asas-asas perpaduan dan keharmonian sosial. Pertama, kita akan meneroka kesan rasuah terhadap struktur masyarakat berbilang kaum. Kedua, kita akan menilai keberkesanan langkah-langkah penanggulangan yang telah diambil oleh pihak berkuasa. Dan ketiga, kita akan menganalisis hubungan antara rasuah dengan penilaian kepentingan jati diri kebangsaan. Kajian ini akan mengupas secara mendalam kesan rasuah terhadap struktur masyarakat kita, dari ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi hingga pengaruh terhadap keadilan sosial dan perubahan dinamika hubungan antara etnik. Kita akan menyelidik kesannya kepada keharmonian sosial dan pembangunan masyarakat berbilang kaum. Beralih ke objektif kedua, kita akan menilai dengan kritis keberkesanan langkah-langkah yang telah diambil atau sedang diambil dalam menangani masalah rasuah. Dari penguatkuasaan undang-undang hingga transparansi dalam pentadbiran awam, kita akan meneliti sejauh mana usaha-usaha ini dapat membawa kepada penyelesaian yang berkesan. Seterusnya, pada objektif ketiga, kita akan merenung bagaimana amalan rasuah mempengaruhi penilaian terhadap kepentingan jati diri kebangsaan. Dari penggunaan bahasa Melayu hingga semangat patriotisme, kita akan menyelidik kesannya terhadap identiti kebangsaan dan bagaimana kita boleh memperkuatkan nilai-nilai ini di dalam masyarakat berbilang kaum kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurbaiti Maknur, SUKD 1 1701024. Jadi untuk subjek MPU, saya akan menerangkan mengenai soalan, iaitu bincangkan bagaimana rasuah boleh merosakkan struktur masyarakat yang berbilang kaum dalam negara kita. Terangkan bagaimana kita dapat mengatasi masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Saya akan menerangkan soalan nombor 4, 5 dan 6. Metodologi. Rasuah merupakan ancaman serius terhadap struktur masyarakat yang berbilang kaum. Dalam konteks ini, rasuah dapat merosakkan nilai kesetaraan, keadilan dan perkembangan yang seimbang dalam masyarakat yang berbilang kaum. Jadi untuk mengatasi masalah ini adalah perlu kita untuk melakukan kajian menyeluruh dengan menggunakan pelbagai kaedah metodologi seperti 1. Soal selidik. Tujuan soalan selidik ini adalah di mana proses ini untuk dijalankan di kalangan pelbagai lapisan masyarakat dengan tujuan untuk mengumpul pandangan, pendapat dan pengalaman peribadi mereka berkenaan rasuah serta kesannya dalam kehidupan masing-masing. Cara pelaksanaannya adalah membentuk kajian soalan selidik yang terperinci dan menyeluruh untuk disebarkan kepada pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira taraf dan golongan masyarakat. Data ini kemudiannya kita analisis secara kuantitatif untuk memahami trend dan kualitatif untuk mendalami pandangan dan pengalaman individu. Temu bual. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam dari pelbagai jenis golongan
kaum, latar belakang, individu yang terlibat secara langsung atau tidak untuk memahami punca isu rasuah dan faktor yang menyokong amalan ini. Jadi cara pelaksanaan kita melakukan temu bual dengan wakil masyarakat, pegawai awam, aktivitis anti rasuah dan individu lain yang relevan. Jadi temu bual akan membantu untuk menggali lagi kualitatif yang kita tak dapat diperolehi secara langsung secara mendalam dan profesional. Pemerhatian tujuannya adalah untuk mendapatkan idea dan tahap pemahaman secara langsung tentang amalan ini dalam konteks masyarakat yang berbilang kaum. Jadi dengan pengamatan ini secara langsung kita dapat melihat amalan rasuah dan kesannya terhadap masyarakat khusus dan institusi yang penting seperti pendidikan, perkhidmatan awam dan sebagainya. Cara pelaksanaan adalah melakukan pemerhatian dalam institusi di mana rasa mungkin berlaku seperti sistem pendidikan, awam dan sektor korporat. Pemerhatian ini dapat memberikan gambaran yang lebih nyata dan mendalam mengenai impak rasuah. Keempat adalah bahan rujukan buku, artikel dan jurnal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman akademik dan pandangan pakar mengenai rasuah dan cara mengatasinya. Jadi dengan cara ini, kajian yang setia ada dapat mendapat pemahaman mendalam mengenai rasuah, kesan dalam masyarakat dan kaedah-kaedah yang berkesan untuk mengatasinya. Pelaksanaan adalah mengkaji sumber-sumber rujukan seperti buku, artikel dan jurnal yang membincangkan isu ini, pencegahan dan strategi untuk membahasmi gejala ini. Hal ini dapat memberikan dasar teori dan kerangka rujukan untuk memahami akar masalah dan strategi yang berkesan. Contoh rujukan jurnal dan buku. Seperti yang kita lihat di sini, ini saya sertakan jenis rujukan yang senang dan dapat kita fahami iaitu yang The Impact of Corruption on Socio-Economic Development, a Comparative Analysis. Jadi penerangan ini, jurnal ini menyelidik impak rasuah terhadap pembangunan sosioekonomi dalam konteks masyarakat berbelah kaum. Penulis ini membincangkan bagaimana rasuah boleh merosakkan struktur ekonomi masyarakat dengan memberikan analisis perbandingan di beberapa buah negara. Judul buku Corruption and Its Consequences, A Study from Around the World. Buku ini memberikan kajian kes dari seluruh dunia tentang kes rasuah yang berlaku di setiap masyarakat dan ia merincikan strategi penanggulangan yang berjaya dan memberi pandangan terhadap bagaimana masyarakat dapat melibatkan diri dalam melawan gejala rasuah. Judul jurnal A Building Resilience, Strengthening Anti-Corruption Measure in Diverse Societies. Jurnal ini menerangkan langkah-langkah anti rasuah yang dapat memperkuatkan ketahanan jati diri masyarakat berbilang kaum. Penulis menganalisis kesan positif peningkatan integriti dalam pembangunan dan masyarakat lebih stabil dan adil. Analisis data nombor 5. Tujuannya untuk menganalisis dan merumuskan maklumat yang diperolehi dari soal selidik, temu bual dan pemerhatian. Pelaksanaan, kita menggunakan kaedah analisis seperti statistik, description, analisis sistematik dan pemodelan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dan mengenal pasti corak dan trend yang mungkin ada. Penyelesaian dan langkah-langkah penambahbaikan kita dapat melakukannya dengan pembentukan dasar undang-undang, iaitu merangka dan undang-undang yang kukuh untuk melibatkan masyarakat secara aktif dan pencegahan dan pembentasan rasuah. Pendidikan dan kesedaran, kita mengadakan program pendidikan dan kesedaran tentang kesan buruk rasuah dan perannya setiap individu dalam meneranginya. Penegakan undang-undang memastikan sistem kehakiman berfungsi dengan cekap dan adil untuk menangani kes rasuah tanpa mengira status sosial atau kaum. Transparansi dan accountability. Ia mewujudkan mekanisme transparansi dan accountability dalam pentadbiran awam dan urus tadbir korporat. Jadi kesimpulannya, melalui pendekatan metodologi ini, kita dapat memahami dengan lebih baik masalah rasuah dalam konteks masyarakat berbilang kaum dan merumuskan strategi yang lebih berkesan untuk mengatasi masalah ini serta memulihkan integriti struktur masyarakat. Soalan nombor 5. Untuk kajian dan perbincangan, bincangkan hasil kajian berkaitan masalah yang dikenal pasti dalam objektif tujuan ini seperti punca masalah, kesan dan cara mengatasinya. Punca masalah rasuah. Antara pelbagai punca, kita boleh melihat ianya adalah ketidakseimbangan dalam pengagihan sumber ekonomi yang tidak adil.
Kajian menunjukkan bahawa rasuah sering berkait rapat dengan ketidakseimbangan dalam penganggihan sumber ekonomi di mana keistimewaan diberikan kepada sesetengah kaum manakala yang lain diabaikan. Kajian oleh Abdul Razak et al. 2018 menunjukkan bahawa penganggihan sumber ekonomi yang tidak adil menjadi punca untuk rasuah ini berlaku di dalam pelbagai masyarakat berbilang kaum, dan keistimewaan ini diberikan kepada golongan tertentu untuk meninggalkan golongan lain yang kekurangan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Pengaruh kuasa politik dan neopolisme. Rasuah boleh menimbulkan pengaruh politik dan neopolisme dengan pemberian kontrak dan peluang kerja kepada individu dari kaum tertentu dan berdasarkan hubungan kekeluargaan atau politik menyebabkan ketidakadilan dan ketidakkeseimbangan di dalam struktur organisasi dan masyarakat. Kedua, kesan terhadap struktur masyarakat berbilang kaum. Ianya adalah disebabkan oleh peningkatan ketidaksetaraan ekonomi. Rasuah menyumbang kepada peningkatan ketidaksetaraan ekonomi di kalangan kaum dan menyebabkan golongan yang kurang berkemampuan terpinggir dan kurang berpeluang. Gangguan kepercayaan pelabur asing dan antarabangsa. Keadaan ini akan sekaligus merosakkan imej negara dalam arena antarabangsa dan menyebabkan penurunan kepercayaan pelabur dan masyarakat global terhadap kestabilan dan keadilan masyarakat. Pecah belah masyarakat. Rasuah boleh mencetuskan perasaan ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan kaum yang merasa dirinya dianiaya dan menyebabkan pecah belah dan ketegangan sosial. Kajian oleh Wong et al. 2017 menunjukkan bahawa rasuah boleh menyebabkan pecah belah masyarakat dengan mencipta ketidakpercayaan antara kaum dan menghancurkan ikatan sosial. Ketidaksetaraan dalam peluang pendidikan. Rasuah juga merosakkan peluang struktur pendidikan dengan mencipta ketidaksetaraan ada ketidakadilan dalam peluang pendidikan di mana akses ke pendidikan berkualiti tidak merata di kalangan pelbagai kaum. Cara mengatasi permasalahan ini, kita menguatkan institusi dan sistem undang-undang, iaitu menguat kuasa sistem undang-undang anti rasuah yang tegas dan memastikan institusi seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM) berfungsi dengan efisien. Seperti kajian oleh Rose Ackerman S. 1999, yang menyokong reformasi di setiap institusi di semua jabatan dan memperkuatkan sistem undang-undang untuk meningkatkan accountability dan mencegah korupsi di sesebuah negara. Pelibatan aktif masyarakat. Kita melibatkan masyarakat secara aktif dalam pencegahan rasuah melalui program pendidikan dan kesedaran. Jadi masyarakat perlu dilibatkan pelbagai pelapor rasuah dan menyokong usaha-usaha pencegahan. Transparansi teknologi dalam proses pembangunan ekonomi. Kita memastikan transparansi dalam proses penganggihan sumber ekonomi dan pembangunan projek-projek serta memastikan bahawa semua kaum mendapat manfaat yang sama. Menerapkan teknologi yang sama seperti e-procurement and blockchain untuk meningkatkan transparansi dalam pengurusan sumber ekonomi dan projek pembangunan seperti Renica R. Sweden. Reformasi undang-undang dan sistem keadilan. Kita menjalankan reformasi dalam institusi ini untuk memperketatkan undang-undang anti rasuah dan meningkatkan kecekapan accountability, pendidikan kesedaran dan integriti. Kita melaksanakan program pendidikan kesedaran dan integriti di semua peringkat masyarakat dengan menekankan nilai-nilai integriti dan menolak rasuah. Kita meningkatkan program pendidikan dan kesedaran awam mengenai kesan buruk rasuah serta mempromosikan nilai integriti dalam masyarakat seperti mana yang ditulis oleh Banerjee A. Sumanten. Dan manakala untuk kajian oleh Lee 2018 menunjukkan pentingnya kesedaran dan etika untuk ditingkatkan di semua peringkat masyarakat untuk membentuk nilai-nilai integriti dan menolak rasuah. Pelibatan aktif masyarakat. Ini adalah sangat penting untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam memantau dan melaporkan kes rasuah dan memberi ruang untuk suara masyarakat dalam proses keputusan. Menurut kajian oleh Lim et al., pelibatan masyarakat secara aktif dalam pencegahan rasuah adalah sangat penting. Inisiatif ini seperti kumpulan masyarakat sivil dan program kesedaran masyarakat akan dapat memberikan sumbangan yang signifikan. Pembincangan ke arah penyelesaian. Kita dapat membincang dengan pendidikan, kesedaran dan etika, di mana kita meningkatkan pendidikan dan kesedaran di sekolah dan masyarakat untuk membentuk sikap dan nilai integriti di kalangan generasi muda. Pelaksanaan teknologi keselamatan menggunakan teknologi peningkatan keselamatan
dan kesahan proses pentadbiran dan pengurusan seperti sistem e-procurement untuk mengurangkan risiko rasuah. Pelibatan sivil dan media, kita meningkatkan peranan sivil dan media dalam isu memantau, melaporkan dan mendidik masyarakat tentang isu rasuah. Media sosial juga boleh menjadi alat yang berkesan untuk menyebarkan kesedaran. Kesimpulannya, melalui kajian dan perbincangan ini, dapat disimpulkan bahawa rasuah memberi impak negatif dan merosakkan struktur masyarakat berbilang kaum dalam pelbagai aspek. Walau bagaimanapun, melalui reformasi institusi pendidikan kesedaran dan pelibatan aktif masyarakat, kita dapat mengatasi masalah ini dan membina masyarakat yang lebih adil, setara dan integriti. Rujukan jurnal dan buku memberi landasan teori dan pandangan yang mendalam dan untuk menyokong strategi dan tindakan yang diambil. Walaupun isu ini kompleks, usaha untuk melibatkan institusi, masyarakat dan media dapat membantu mengatasi dan mencegah masalah ini. Melalui langkah-langkah diambil, kita dapat membina masyarakat yang lebih adil, setara, berasaskan integriti, memastikan pembangunan yang mempan dan harmoni dalam konteks kepelbagaian kaum di negara kita. Nombor 6. Kesimpulan. Jadi melalui analisis, kajian dan perbincangan, isu berkaitan rasuah dalam masyarakat berbelang kaum di negara kita, iaitu Malaysia, dapat disimpulkan bahawa rasuah ini bukan sahaja merosakkan struktur masyarakat, malah mampu mengugat keadilan, kemakmuran institusi kedaulatan negara, beberapa faktor punca seperti pengagihan sumber ekonomi yang tidak adil, pengaruh politik serta memberikan sumbangan kepada penyebaran amalan rasuah. Dengan memahami terhadap punca dan kesan ini, kita boleh mengambil langkah-langkah strategik mengatasi masalah. Usaha-usaha memenuhi seperti reformasi institusi kesedaran, kempen anti rasuah dan penglibatan masyarakat yang aktif dalam program-program motivasi anti rasuah dapat meningkatkan kesedaran rakyat sebagai langkah-langkah yang berkesan memerangi isu ini. Selain itu, rujukan kajian dan ilmiah dapat memberi asas teori dan praktikal untuk merumus dasar dan tindakan yang berkesan. Justru itu adalah amat penting untuk memperkukuhkan usaha-usaha ini dengan bekerjasama bersepadu dan pelbagai pihak termasuk pihak kerajaan, masyarakat awam dan sektor swasta. Dengan langkah yang proaktif dan bersepadu, kita dapat membina institusi negara yang lebih adil, setara dan berdaya maju dan menjadikan rasuah sebagai perkara yang dikecam dan dihindari oleh semua lapisan masyarakat. Dan ini adalah rujukan saya. Sekian, terima kasih.